Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihim wassalatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya was salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa man lahu huquq alaina syukurillah ilahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-adik jatan Pusat Surau Al-Falahiyah, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, para alim ulama tempatan, saudara-saudara, pemimpin-pemimpin setempat, seluruhnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah izinkan kita untuk berada di dalam surau yang mulia ini. Bersama-sama kita abadikan masa yang Allah izinkan bagi kita ini untuk membuat sesuatu yang bermanfaat. Mula-mula kita sembahyang berjemaah. Alhamdulillah. Padanya 27 kali daripada sembahyang seorang-seorang dari rumah. Kemudian diikuti dengan majlis ilmu. Majlis yang dianggap sebagai taman syurga di dunia, iaitu majlis ilmu. Rugilah kalau saja-saja orang tak nak datang nak menuntut ilmu. Sangat rugi. Kerana orang yang berada dalam majlis ilmu seperti ini adalah dia tu dikira sebagai orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Walaupun tak berperang, mereka yang berjuang tu mati. Dia khaza tu, orang yang kena bom. Tapi kita dapat pahala perjuangan kerana Allah. Kalau kita mati sebelum sempat balik, mati syahid tu, siapa tak nak angkat tangan? Ini janji Nabi. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa berada dalam perjuangan di jalan Allah. Macam berperang, macam menentang Yahudi.
hinggalah dia kembali ke rumahnya. Kalau tak sempat balik, macam dia berlaku stroke kan, padam, dia telah mati syahid. Orang mati syahid di antara mereka-mereka yang masuk syurga tanpa hisab. Tak cek terus masuk syurga. Siapa tanda kata? One more time. Ndak ke tanda? Ndak mati syahid. Karena 7 golongan manusia yang masuk syurga tanpa hisab. Di antara yang syahid. 7 golongan masuk syurga tak ada cek, terus dia masuk syurga. Kalau tak nak masuk syurga, nak masuk mana? Di akhirat esok ada 2 tempat je. Satu tempat nikmat namanya syurga, ada satu tempat azab namanya neraka. Hendak mana? Jadi tentu kita nak syurga. 7 golongan manusia masuk syurga tanpa hisab, tak ada cek. Yang pertama rasul-rasul, tak ada. Walaupun nama yang serupa, nama serupa nama rasul, tapi bukan dia. Ya, rasul ada seorang rasul namanya Zakaria. Ada tak orang nama Zakaria ni? Ada, tapi dia bukan rasul. Dia tak masuk dalam golongan orang yang masuk syurga tanpa hisab. Rasul ada seorang rasul namanya Zulkifli. Sini pun ada orang nama Zulkifli, tapi dia bukan rasul. Rasul ada itu namanya Ibrahim. Tapi Ibrahim itu nama orang yang kami, dia bukan rasul. Jadi tak dapat masuk dalam syurga tanpa hisab. Yang kedua nabi-nabi. Yang ketiga sahabat-sahabat besar. Sahabat-sahabat besar. Nama siapa tak jadi. Nak sahabat betul-betul. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Rabah. Itu semua masuk syurga tanpa hisab tadi ya. Amr Rahman bin Auf, Abu Ubaidah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu sahabat-sahabat yang ketiga. Yang keempat, wali-wali. Ada wali ni kenal? Banyak wali. Ini wali lokal. Tapi wali itu tak pakai. Wali nikah. Tindak wali-wali Allah. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Seperti apa namanya? Ibnu Hajar Al-Haytami. Seperti Ibrahim. Bukan Ibrahim Ustaz. Ibrahim bin Adham. Itu wali-wali Allah. Masuk syurga tanpa hisab. Yang kelima orang yang mati syahid. Ini ada harapan. Orang yang mati syahid, syahid akhirat, masuk syurga tanpa hisab ya. Yang kelima. Yang keenam orang yang sangat sabar. Sabar betul-betul. Karena Allah beri perjanjian orang sabar. Wa basyiris sabirin, kata Allah, berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang sabar. Siapa yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka-mereka yang apabila ditimpa musibah, dapat kemalangan apa-apa, kematian ke, dilanggung tokak ke, patah kaki ke, omak terbakar kan, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami kepunyaan Allah dan kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Itu yang keenam, yang ke apa? Yang keenam. Orang yang sangat sabar. Dan yang ketujuh, orang yang sangat miskin. Ini tak ada seorang tak ada depan saya. Orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinan. Di Malaysia ni tak ada, betul Rakai ni tak ada. Tapi luar negara ada, di Burma ada, di Syria ada, di Palestin ada. Itu 7 golongan masuk syurga tanpa hisab. Yang boleh kita capai ialah syahid tadi ya. Syahid itu mengenai syahid akhirat. Bukan syahid dunia akhirat, syahid akhirat. Di sisi Allah dia syahid masuk syurga tanpa hisab. Baik, untuk kita meneruskan pengajian kita sambung lagi pembacaan kita ataupun ulangan. Tajuk kita pada bulan sudah. Bulan sudah kita masih lagi membicarakan sifat-sifat Allah. Soal lupa itu kan salah saya, sampai nak lupa. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah. 20 sifat
yang mesti kita ketahui, wajib ketahui. Siapa tak hafal, mana dia berdosa. Apa tu wajib? Sesuatu sifat yang kalau tak ada tak terima di akal. Itu wajib akal ya. Bukan wajib syarak lain, wajib akal. Sesuatu yang kalau tidak ada sifat itu tidak diterima oleh akal. 20 sifat yang wajib kita ketahui. Sifat Allah itu kan 20 aja, tak terhingga banyaknya. Tapi yang wajib kita ketahui ialah 20 sifat. Nah, kita dah bicara tentang wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadith, qiyamu bi nafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama, basar. Sama dah habis. Hari ini basar. Dan kalam boleh dapat insya-Allah. Itu yang apa? Itu yang 13 tadi. Bukan 20, bukan 13. Tak masuk yang kaunuhu tu. Kaunuhu belum lagi. Itu akan datang kita baca insya-Allah ya. Ada yang kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu apa? Sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Itu akan kita baca datangnya. Untuk malam ni disambung lagi. Kita baru di bukan bulan sudah menceritakan tentang apa? Sifat apa? Bulan sudah? Sama. Apa itu sama? Sama. Apa itu sama? Berdua kali nanya. Tadi orang jawab. Apa itu sama? Bisu pula di mana? Mendengar seorang dia jawab. Sudah kita belum sudah. Sam'un yang sebenarnya perkataannya sam'un atau rekatnya sama. Allah itu mendengar. Sudah kita cerita belum sudah. Dia mendengar bukan dengan telinga. Allah tak perlukan telinga. Dia tak perlukan apa alat-alat. Dia sifatnya mendengar. Itu sifat dia. Sifat dia sama. Dia mendengar dengan sifat sama. Jelas, terang, nyata. Tak ada sama-sama. Jauh pun dia dengar, dekat pun dia dengar. Bahasa apa pun dia tahu. Itu belum sudah ada baca ni. Untuk malam ni, basar. Basar artinya apa? Melihat. Allah itu melihat. Saya pun melihat. Tu imam tadi pun melihat. Tan pun melihat. Jaka pun melihat. Limah pun melihat. Minah pun melihat. Ada siapa yang kita dengan Tuhan dia? Allah melihat, saya pun melihat. Allah melihat, Jaka pun melihat. Allah melihat, Tan pun melihat. Siapa lah? Siapa lah Tan dengan Allah? Siapa lah Jaka dengan Allah? Siapa lah Lan dengan Allah? Semua melihat ke? Siapa kira? One more time, siapa kira? Tak siapa. Namanya siapa? Allah melihat, kita pun melihat. Tapi hakikatnya tak sama. Kita melihat dengan mata. Kalau tak ada mata, tak nampak. Mata tu pula mesti ada kata. Tahu kata? Bukan buah kata. Benda hitam dalam mata. Itu namanya kata. Yang ada selaput. Kalau ada selaput, tak nampak. Lagi apa? Ada kanta, jangan ada selaput betul? Mesti ada cahaya. Kalau gelap nampak tak? Kalau dalam gelap nampak tidak? Itu kita. Kita ni perlu kan? Kerana Allah cipta mata tu untuk kita. Allah tak perlukan mata. Allah nampak aja. Dia nampak dengan sifat basar dia. Dia melihat dengan sifat basar. Kerana sifat Allah tu basar. Tak pernah tak nampak. Gelap pun dia nampak. Jauh pun dia nampak. Dekat pun dia nampak. Besar pun dia nampak. Kecil pun dia nampak. Kita yang besar nampak. Yang kecil nampak. Sampai nampak kuman COVID-19 kan? Jadi tengok. Nampak tak? Pakai mikroskop pun tak apa nampak. Ini kamu tak ada pakai mikroskop pun tak? Kuman kita tak nampak.
Semut pun kita tak nampak. Datang lantai banyak semut tak? Banyak semut itu kita tak nampak. Tapi Allah nampak tak? Allah nampak semua. Ulat-ulat keliling surau ni dalam daun-daun tu semua Allah nampak. Sekor semua Allah tahu belaka. Berapa banyak ulat ni tahu Allah kan? Kita tahu. Siapa tahu angkat tangan? Siapa tahu berapa banyak pokok keliling surau ni? Pokok dia dah besar. Siapa tahu? Angkat tangan. Ini saya cabar ni tuan-tuan dan puan-puan. Ada berapa pokok keliling surau ni? Siapa tak tahu ya? Saya pun tak tahu. Tapi Allah tahu, kita tahu. One more time, Allah tahu, kita tahu. Tahu, semua Allah nampak. Jauh pun Allah nampak, dekat pun Allah nampak, besar pun Allah nampak, kecil pun Allah nampak. Lagi apa? Berjalan pun Allah nampak, bergerak pun Allah nampak, dia diam pun Allah nampak. Gelap pun Allah nampak, tak ada cahaya pun Allah nampak. Semua Allah nampak. Jelas di sisi Allah Ta'ala. Tak payah pakai terawih mata. Allah nampak, tak perlu boleh terawih mata. Kita nak ada mata pun nampak. Mata sebelah jangan ada selaput. Nak ada cahaya dalam gelap tak nampak. Nak ada cahaya pun nampak. Itu kita. Saya, tuan-tuan, perempuan. Baru nampak. Kita tak nampak. Allah ni nampak aja. Sentiasa nampak. Kita yang dekat je nampak. Saya nampak yang depan ada. Di luar ni. Kalau ada yang di luar tak nak masuk, duduk di luar tu, saya tak nampak. Apa dia buat saya tak tahu. Tapi Allah nampak tak? Allah nampak ada apa dia buat orang di luar tu. Nampak. Saya tak nampak. Balik tiang saya tak nampak. Balik tabiur saya tak nampak. Ini mujur tabiur dia terbuka. Kalau tutup tu saya tak nampak. Di luar surau kita tak nampak. Itu di sini tiba-tiba orang kaya. Kalau di bawah ni, di kapal, di Masjid An-Nur nampak apa buat nampak? Di Padang Tembak nampak? Di Masjid Jami' nampak? Mana pun tak nampak. Kerana itu beza antara penglihatan kita dengan penglihatan Allah Ta'ala. Allah semua nampak. Di mana saja kamu berada, Allah tu nampak saja. Di Amerika Allah nampak. Di Jepun Allah nampak. Di Iceland Allah nampak. Di Australia Allah nampak. Di mana pun Allah nampak saja. Nyorok le mana nampak Allah. Allah nampak. Di mana pun kamu nyorok, Allah tetap nampak. Tak boleh lari. Kalau kita sedar oleh Allah tu nampak aja, tuan-tuan. Sedar Allah tu nampak aja. Berani ke nak ambil nombor ekor? Tuan-tuan, kalau kita sedar betul-betul Allah tu ke mana saja dia nampak, berani ke nak ambil nombor ekor? Berani kan? 5944. Tahu mana 5944? Ada luar. Jangan pula ambil ya. Masih merosak try ambil dengan apa? Allah nampak aja. Yang haram tu Allah nampak, yang wajib Allah nampak, yang makruh Allah nampak, yang sunat Allah nampak, yang harus Allah nampak. Semua Allah nampak. Faham muka cakap saya ni? Saya cerita yang cakap Melayu ke cakap Jepun ni? Kalau tak faham lagi benar-benar punya. Tu Allah nampak aja. Dan dia tidak memerlukan mata. Dalam gelap Allah nampak. Dalam tanah tu Allah nampak. Kita apa? Nampak tak cacing dalam tanah? Nampak kan? Tuan-tuan, cacing dalam tanah tu nampak kan? Tak nampak. Ikan di lombong tu nampak kan? Ada beberapa ekor ikan di lombong tu nampak kan? Ikan telipia nampak besar tu? Tak nampak. Ada besar. Ikan kecil lagi tak nampak. Ikan sebab ronggit lagi tak nampak. Di laut tu ikan bilik. Ikan bilik besar mana ikan bilik? Ini besar. Besar jari saya ni. Berapa juta di dalam tu? Semua Allah nampak. Sekor. Itu penglihatan Allah. Berbeza dengan penglihatan kita. Penglihatan kita lama-lama mulai elok nampak ni. Dan saya ni dulu elok nampak.
Betul? Makin lama makin malak, makin lama makin malak, makin lama makin malak. Iya, tidak. Sekarang dah tak nampak. Jalan malam-malam dah tak nampak dah. Allah ada betul. Adakah Allah tu lama-lama tak nampak tu dia kena buat pembedahan mata? Ada betul? Allah ada buat betul tak? Tak ada. Dia sentiasa aja nampak. Yang tak ada apa dia nampak? Yang mensyirikkan dia, mensyirikkan Allah. Benda tu tak ada tapi dia nampak. Itu hebat. Benda tak ada Allah nampak. Kita yang tak ada kita tak tahu. Macam malam ni ada tak orang yang tak ada ada? Kita tahu dari mana dia. Kita tahu di mana ada orang yang tak ada pada malam ni. Tahu mana? Tak tahu. Tapi Allah tahu tak? Tahu. Itu dia beza antara penglihatan kita dengan penglihatan Allah Ta'ala. Allah dah nampak semuanya. Yang gaib pun dia nampak, yang nyata pun dia nampak, yang terserlah pun dia nampak, yang tersorok pun dia nampak. Mana tahu Allah kata dalam Quran, Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Peristiwa Isra dan Mi'raj Allah nampak. Ditunjuk kepada Nabi keadaan-keadaan mereka-mereka yang derhaka kepada Allah. Orang tak sembahyang. Apa dipandang kepada Nabi? Orang tak sembahyang tu apa dia pandangan dia kepada Nabi, dia ditunjuk kepada Allah kepada Nabi? Golongan manusia mengentak kepala dengan batu. Ambil batu empuk kepala tu, tong, hancur. Elok balik, ambil lagi batu, tong, hancur balik. Kepala sendiri ni tu ada membuat tu. Kepala orang saya benda. Ini kepala sendiri. Ditanya Nabi, terkejut Nabi tengoknya. Siapa mereka ini? Ya Jibril. Dia tanya, Jibril, yang mana tu? Jawab Jibril, itulah dia umat-umat kamu yang di dunia dulu tak nak mengerjakan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Jenuh azan, manehe je, tak berhenti je. Ditunjuk kepada Nabi itu. Itu tanda Allah nampak. Kalau Allah tak nampak, macam mana tunjuk kepada Nabi? Nampak? Itu di antara sifat nampaknya Allah Ta'ala. Kalau kita sedar bahawa Allah tu nampak aja, berani kita buat maksiat. Wanita-wanita berani kita turun. Berani kita mau kain kita dada. One more time. Wanita-wanita ni kalau nampak sedar bahawa Allah itu nampak aja, berani kita dada. Ni mau kain. Tak orang buat. Alhamdulillah. Ada orang yang jawab, apa tu? Orang senang aja. Ada jawab. Tak nak buat. Alhamdulillah. Banggalah saya. Anda dapat murid-murid yang apa? Murid-murid yang taat. Tak pernah derhaka kepada Allah Ta'ala. Semua murid-murid jadi ahli syurga belaka. Banggalah saya. Bangga ke tak? Bangga tak? Tak pernah buat ni. Alhamdulillah. Tapi orang lain ada buat tak? Ada. Sini tak ada lah. Sini tak ada. Tapi rumah lain ada. Dalam dunia ni tak ada orang yang nyemur kain kita tak ada. Susah kan nyemur kain. Berjalan tak berpakaian pun ada. Ada ke tak? Di Eropah tu ada tempat-tempat yang tak boleh berpakaian tahu. Nama tempatnya Nudist Colony. Di Eropah lah, bukan sini ya. Di Eropah tu, macam di Sweden, di Denmark, di Switzerland, di Holland, di Perancis. Ada tempat-tempat yang tak boleh berpakaian tau, telanjang belaka. Lelaki dan perempuan tak boleh pakai pakaian. Dia ada kawasan itu. Nama tempatnya Nudist Colony. Tak boleh pakaian. Itu nak buat di Malaysia. Ada pernah berlaku di Malaysia ni. Tapi semalam je. Esok dah tak panggil mereka. Di Pulau Pinang. Malam tu dia buat dia tak berpakaian malam tu. Itu tak panggil mereka. Itu di Eropah. Mengapa? Mereka tak sedar bahawa Allah tu melihat. Dia tak sedar bahawa Allah nampak. Itulah seterusnya. Kalau dia sedar lah, Allah tu nampak je, berani ke nak ambil nombor ekor, berani ke nak mencuri, berani ke nak terima rasuah,
berani dia nak ambil rasuah. Kerana Allah nampak aja. Walaupun rasuah sekarang ni bukan tunjuk itu. Sekarang mana? Sekarang rasuah macam mana? Masuk duit dalam bank je, terus-terus dah ada dalam bank. Itu rasuah sekarang. Tapi Allah tahu dah. Allah nampak dah. Nampak belakang. Itu namanya Allah nampak saja. Setiap masa Allah nampak. Tak pernah Allah tidak nampak. Jadi kalau kita sedar Allah nampak aja, sentiasalah kita taat kepada Allah Ta'ala. Sentiasa taat. Tak pernah tinggal sembahyang. Tak pernah tinggal puasa Ramadan. Tak pernah menerima rasuah. Tak pernah memberi orang rasuah. Bagaimana? Tak pernah keluar pakai t-shirt. Ini keluar pakai t-shirt. Ramai manusia betul tak? Dia keluar pakai t-shirt. Depan itu dia apa? Betul? Kiss me. Tahu apa itu kiss me? Belakang tu dia apa? Ya Allah, jenuh ngajar dia. Depan tulis kiss me, belakang tulis apa? Belakang tulis apa? Ni orang lelaki tanya orang lelaki ni. Yang membuat tu orang perempuan. Depan tulis kiss me, belakang tulis apa? Apa? Follow me, tak betul. Apa? Yang jenuh ngajar tak hafal-hafal lagi ni. Depan tulis kiss me, belakang tulis no problem. Tahu no problem? Tak ada masalah. You can kiss me anytime, I've got no problem. Nampak? Kenapa? Dia tak sedar bahawa Allah tu nampak aje. Kalau dia sedar Allah tu nampak, ada ke orang berani berzina? Ada ke orang berani tengok wayang berpegang-pegang tangan antara lelaki dan perempuan? Ada ke orang berani tengok apa? Tengok show heboh. Ada orang berani tengok apa nama yang konsert baru ni apa? Coldplay apa? Tak. Ini daripada pagi lagi dah. Subuh lagi beratur dengan tiket. Bukan murah itu. Beribu harganya. Nak tengok konsert apa? Apa nama konsert apa? Saya pun lupa dah. Kopi. Apa kau? Kopi. Coldplay. Tak saya tak apa ya. Ya. Kenapa dia tak sedar bahawa Allah tu nampak saja. Allah tu sedar je. Tak pernah Allah tu lepas pandang. Sentiasa Allah tu sedar. Sentiasa Allah tu nampak. Sentiasa Allah tu tahu. Sentiasa Allah tu apa. Itu. Dalilnya mustahil Allah itu tak nampak. Mustahil kan? Mustahil Allah itu tak nampak. Mustahil lawannya apa? Lawannya buta. Mustahil Allah itu buta. Apa itu mustahil? Ini ngaji tauhid dia tahu, bukan main-main. Apa itu mustahil? Tidak diterima akal akan adanya. Ada benda itu tak terima akal. Saya sebut Allah itu buta. Terima akal tak? Terima akal ke tak? Allah itu mati. Terima akal tak? Itu mustahil tu. Allah itu bodoh. Terima akal tak? Tak terima akal. Tidak diterima akal akan ada je. Namanya mustahil. Termasuk Allah itu buta. Tak terima akal. Yang terima akal Allah itu melihat. Itu terima akal. Faham macam saya ni? Allah itu sentiasa melihat. Terima akal tak? Apa katakan? Apa katakan? Allah itu maha melihat. Apa katakan? Yang tak erti yang Melayu kan? Apa katakan? Allah itu maha melihat. Apa katakan? Tak erti kan? Katakan Kali Allah itu maha nampak. Apa katakan? Allah itu maha mengetahui. Apa katakan? Allah itu maha mendengar. Apa katakan? Tak faham lagi. Itu yang wajib. Berarti yang wajib kan? Itu yang wajib. Bagaimana? Allah itu berkata-kata. Apa katakan?
Allah tu berkata-kata. Apa katakan? Lah juga. Allah boleh berkata-kata tak? Ayat Quran dia kata, wa kallama Allahu Musa taklima. Berkata-kata Allah kepada Musa dengan beberapa perkataan. Kita akan datang dia bab kalam kita akan baca insya-Allah ya. Jadi terima dia akan. Ya, Allah itu asa. Apa katakan? Allah itu tidak ada permulaan. Apa katakan? Allah itu wujud. Apa katakan? Allah itu putih. Apa katakan? Apa katakan? Ida. Allah itu pekak. Apa katakan? Ida itu mustahil ya. Kalau ida itu mustahil. Allah itu lemah. Apa katakan? Ida. Apa tak faham itu benar-benar apa ni? Ini ngaji tauhid ni tahu. Siapa tak faham juga itu esok hari Senayan buat apa? Hari Senayan buat apa? Pergi daftar nama di mana? Di Tadika Islam. Ini kena faham tau. Nak besok di akhirat besok akan ditanya tau. Tak ada seorang pun yang ketinggalan. Semua akan ditanya Allah tu. Siapa Tuhan kamu? Kalau tak kenal Tuhan, macam mana jawab? Nak kenal Tuhan, nak kenal. Lu ngaji tauhid bukan main-main, bukan cincang-cincang aja, kena ngaji betul-betul. Kena kenal sifat Allah tu. Maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Asa. Tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan, tidak menyerupai mana-mana sesuatu dan sesuatu pun tidak menyerupai dia. Itu kena faham itu ya. Baru diterima akidahnya, baru dikira sebagai orang yang beriman, baru tak diseksa. Kalau dah dentum, diempuk di malaikat, Munkar dan Nakir. Kalau dia tak faham, kalau dia tak erti, kalau dia tak boleh jawab, 3 langkah je mereka ngantar kita ke kubur. Mereka akan nanya, siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu dan semuanya. Jadi sebab itu kita kena faham. Itu basar. Dari Qurannya apa? Innallaha sami'un basir. Itu dari Qurannya. Ingat tu, yang pertama sifat yang wajib itu melihat. Lawannya buta. Buta tak pokoknya mustahil. Dengar dulu. Sekali lagi, Allah itu sifatnya melihat. Lawannya buta. Buta tak pokoknya mustahil. Sebut mustahil. Mustahil. Dalilnya ayat Quran seperti itu. Innallaha sami'un basir. Itu dari Quran ya. Jadi itu dia basir ya. Lepas basar apa? Lepas sama basar apa? Kalam. Kalam tu bulan depan ya. Ini dah masih dah cukup dah. Itu kalam ya. Bulan depan kita baca. Kalam tu dia berkata-kata. Ya Allah berkata-kata nak dengan lidah kan? Ada lidah betul nak berkata-kata? Ada mulut ke? Jangan Allah berkata-kata memang sifat itu berkata-kata. Itu aja. Kena faham itu. Begitu juga mata melihat itu bukan dengan mata. Allah melihat dengan sebab apa? Basar. Allah hidup bukan dengan nyawa. Allah tak ada nyawa. Nyawa itu Allah cipta bagi pada manusia. Hiduplah manusia. Hiduplah kamar kejap ni akan ada nyawa. Hiduplah Jaka akan ada nyawa. Hiduplah Ibrahim akan ada nyawa. Kalau tak ada nyawa? Tak ada nyawa? Padam lah. Mana Haji Ibrahim? Udah, kita namanya. Udah apa? Udah apa? Udah padam. Itulah seterusnya. Bapak kita dah padam, mak kita dah padam, saya semua dah padam, banyakkan. Semua dah padam. Mak dah tak ada, bapak dah tak ada, adik dah tak ada, abang dah tak ada, kakak dah tak ada, anak ada yang dah tak ada juga dah seorang. Baru-baru ni isteri pula tak ada. Nampak tu? Semua tak ada. Tinggal saya seorang ni. Seorang apa? Terkonting-konting. Tahu apa terkonting-konting? Apa terkonting-konting? Dia satu je tak ada dah.
Ini dia sifat-sifat manusia berbanding dengan sifat-sifat Allah. Sifat Allah sentiasa sempurna. Tak ada apa kekurangan, tidak ada apa kecacatan, tidak ada apa kelemahan. Sifat Allah SWT sempurna belaka. Berapa sifat sempurnanya? Tidak terhingga banyaknya. Tidak terhingga banyaknya. Tapi yang wajib diketahui, dengar. Yang wajib diketahui 20. Sifat wajib. Lagi 20 sifat mustahil, 1 sifat harus. Jadi lepas ini kita akan bicara tentang kalam, dalilnya dan sebagainya. Dah tahu apa kalam? Baru cerita yang lain, cerita yang mustahil dan sebagainya. Lepas itu baru kita cerita bab fiqh. Sekarang ni baru tauhid baru. Oh, kita belajar bab sembahyang. Bermula dari betul-betul apa kita buat dan itu akan datang ya. Kalau tak padam lah, kalau padam habislah. Tak nak doa saya lekalkan padam. Selagi ada dipanggil di Jakarta saya datang insya-Allah ya. Alright, cukup sekarang itu. Dah cukup waktu dah pun. Tak bunyi pun apa? Memang padam aja. Tak ada bunyi. Alright. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Bangkanglah, kalau betul saya terima. Tak ada siapa-siapa bangkang. Yang kedua, tak ada orang bangkang. Okey, setuju ulang kala? Ada yang tak setuju angkat tangan? Kalau setuju, siapa ada masalah? Ada siapa nak tanya? Tak ada masalah. Ngapa tak ada masalah? Dapat belakang lagi ya? Oh, bijak belakang. Asal dia ajar dapat, dia ajar dapat, dia ajar dapat. Ya, banggalah saya. Ngapa bangga? Ngapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak, yang pandai-pandai belakang. Asal dia ajar dapat, dia ajar belakang. Memang begitu pun. Mengapa dia semua dapat? Kerana murid-muridnya pandai-pandai belakang. Ngapa semua tak dapat? Ngapa semua tak dapat? Seorang pun tak dapat. Kenapa? Kerana cikgunya bodoh. Kerana ustaznya bodoh. Sebab dia tak dapat apa-apa. Jadi cikgu tak dapat apa-apa, ustaz tak dapat apa-apa. Murid yang dapat. Kalau semua dapat, murid tu pandai. Kalau semua tak dapat, bukan murid bodoh, apa? Cikgu minta kerti ngajar. Ustaz minta kerti ngajar. Dia tak dapat apa-apa. Itu payah dari cikgu tau. Dia tak dapat apa-apa kredit. Tak dapat apa-apa kepujian. Tak dapat apa-apa keuntungan. Alright, sekian dulu. Cukup ke dah? Tuan-tuan dan puan, cukup ke dah? Sabuai lah. Saya dah putih ngajar ni. Kalau mula-mula bersila, betul dah selemput, bersila balik, dah nolih kiri kanan tengok jam je kerja ni. Tak ada, dah tak lalu lagi. Okey. Oleh kerana kita ada acara lepas ni. Apa acaranya? Tahlil. Kita tahlil. Untuk, ini nama dia ke? Ini namanya? Ya? Mustafa Luqman tu bukan? Bukan. Khadijah binti Putih. Khadijah binti Putih. Khadijah binti Putih. Itu aja. Satu aja lah. Yang ada. Selain daripada itu, saya nak minta tumpang seorang lah. Boleh? Boleh ya. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihim salatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya was salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadarat